Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasan kumpulan bagi subjek pengantar komunikasi, tajuk yang dipilih adalah Komunikasi Organisasi Polis Diraja Malaysia. Ahli kumpulan ini terdiri daripada 3 orang. Yang pertama adalah Muhammad Zakiri bin Muhammad, nombor metrik 276577. Yang kedua adalah Muhammad Sofi bin Ismail, nombor metrik 276572. Yang ketiga adalah Nadiatun Nazirah binti Nurul Hisham, nombor metrik 276609. Okey, untuk abstrak, pengurusan komunikasi merupakan satu garis panduan yang diguna pakai di dalam memperkasarkan organisasi pasukan polis diraja Malaysia. Ia bertujuan membentuk warga PDRM yang berkualiti dalam memacu pasukan ke arah kepolisian bertaraf dunia ataupun world class policing. Keberkesanan sesuatu boleh dinilai berdasarkan pengukuran prestasi seperti kejayaan pencapaian matlamat dan kepuasan serta perspektif masyarakat terhadap polis. Visi dan misi PDRM untuk menjadi sebuah pasukan polis yang moden, efisien, dipercayai dan dihormati akan tercapai melalui pelan tindakan yang berkesan dengan meningkatkan prestasi serta mengembalikan kepercayaan rakyat khususnya terhadap keupayaannya mengawal jenayah dan memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Pengenalan, komunikasi adalah medium untuk menyebar dan mentafsir maklumat yang dihantar dan diterima pada waktu yang sama. Definisi lain, proses pertukaran maklumat di antara penyampai dan penerima di kalangan pelbagai pihak. Suatu proses di mana individu, kumpulan dan organisasi yang bertindak sebagai penyampai, pengantar sesuatu maklumat kepada individu. Huraian bidang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi seringkali dilihat sebagai salah satu daripada pemangkin kecekapan organisasi. Saluran komunikasi yang jelas, persekitaran kerja yang kondusif, keakraban hubungan antara ahli dalam organisasi adalah antara faktor yang menjayakan komunikasi keorganisasian itu sendiri. Ia juga menjadi pemangkin utama yang mencetus hubungan yang erat antara pihak pengurusan atasan dan pihak pengurusan bawahan. Huraian dengan terperinci amalan-amalan komunikasi organisasi. Yang pertama adalah komunikasi kepimpinan. Komunikasi kepimpinan adalah sangat penting dan efektif dalam organisasi, terutamanya antara pihak pengurusan dan para pekerja. Selain itu, pihak pemimpin pengurusan atasan haruslah menunjukkan sikap dan contoh yang baik kepada pekerja mereka. Yang kedua adalah iklim komunikasi dalam organisasi. Gaya komunikasi seseorang dipengaruhi oleh persekitaran kerja. Jika iklim dalam organisasi dalam keadaan baik, nilai kualiti perhubungan dan juga akan menjadi lebih baik. Kesan amalan komunikasi tersebut terhadap pencapaian matlamat organisasi. Komunikasi menjadi nadi yang menggerakkan fungsi dan hala tuju sesebuah organisasi. Amalan komunikasi sehala dalam pekerjaan telah menghakkan peluang berkomunikasi secara terbuka bagi meningkatkan komunikasi dalam organisasi. Pentingnya komunikasi dua hala dalam komunikasi organisasi. Kecemerlangan organisasi ianya bukan terletak pada tanggungjawab seseorang individu atau sesuatu bahagian, tetapi ia adalah sumbangan daripada semua peringkat kerja organisasi. Bagaimana amalan komunikasi tersebut boleh ditingkatkan lagi untuk organisasi tersebut? Mengadakan latihan serta saluran komunikasi kepada pekerja dalam organisasi dengan berkesan dan berterusan. Pekerja perlu dimaklumkan mengenai tujuan utama latihan dijalankan dan perancangan perubahan organisasi tersebut. Pembelajaran dalam organisasi hendaklah berlaku pada semua tahap, tidak mengira peringkat atasan, sederhana, bawahan kerana sesuatu maklumat dapat disampaikan dengan jelas dan difahami tanpa halangan. Okey, di akhir kesimpulan,
Sebagaimana yang diketahui, komunikasi dan kepimpinan adalah dua terma yang sangat bergantung antara satu sama lain bagi memastikan kelancaran sesebuah organisasi. Konsep komunikasi perlu wujud untuk semua ahli dalam organisasi untuk membentuk dan mempelajari cara komunikasi yang lebih berkesan. Dengan itu dapatlah disimpulkan bahawa kejayaan atau pencapaian matlamat sesebuah organisasi bukanlah bergantung kepada kecanggihan teknologi semata-mata, tetapi ianya bergantung kepada kejayaan peribadi seseorang pemimpin.